Ya, kita kembali lagi untuk Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung dan tiba masanya untuk kita mengikuti segmen pembangunan masyarakat dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu self-care ataupun penjagaan diri. Penjagaan diri ya. Dan alhamdulillah telah pun bersama kita di studio siaran pada hari ini itu Yang Mulia Tuan Muhammad Ashraf bin Rahim, Pegawai Pembangunan Masyarakat. InsyaAllah sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita ya bersama pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Amar dan juga Atul. Apa kabar Tuan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, Atul. Tadi kami berbincang dengan self-care ataupun penjagaan dirinya. Jadi definisi self-care dan kenapa sebenarnya self-care ini penting dalam kehidupan harian kita. Okay. Thank you. Terima kasih Atul dan juga Amar. Selamat pagi lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin persepsi masyarakat mengenai self-care ni mungkin bukan satu trend yang baru. Terma ni bukan satu terma yang baru yang digunakan. Bahkan sering kali diungkapkanlah self-care ni ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil penjagaan diri ataupun mungkin dapat dipanggil pengurusan diri lah macam itulah. Bolehlah. Jadinya ada yang berpendapat juga self-care ni dibuat semasa seseorang itu menghadapi sesuatu tekanan ataupun dalam keadaan stres. Tapi sebenarnya bukan. So self-care ni merupakan amalan ataupun praktis yang dapat digunakan ataupun dilakukan sebelum menghadapi sebarang tekanan lah. Ia merupakan satu rutin harian ataupun dapat dibuat secara berkala juga. So menurut saya pinjamlah definisi yang diambil daripada Oxford English Dictionary. Self-care ni merupakan amalan ataupun praktis yang mempunyai peranan yang sangat aktif lah dalam melindungi kesejahteraan terutamanya semasa menghadapi cabaran. Ya. Dan juga menurut beberapa kajian dan penyelidikan mengenai amalan penjagaan diri, ianya juga boleh ditakrifkan ataupun didefinisikan sebagai satu amalan yang dibuat secara proaktif. Ya, yang dilakukan untuk mengekalkan ataupun meningkatkan kesejahteraan fizikal, mental dan juga emosi seseorang. Ya. So, ia melibatkan apabila seseorang itu melakukan aktiviti sama ada secara berkala ataupun secara konsisten lah dalam objektifnya untuk meningkatkan kesihatan, mencegah penyakit dan juga semasa menghadapi tekanan ataupun cabaran. Ya. Konsep self-care ini menekankan keutamaan ataupun prioriti terhadap kesedaran diri ataupun self-awareness individu dan juga adanya rasa simpati terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain tetapi terhadap diri sendiri dan pendekatan yang mengutamakan kesihatan dan juga kesejahteraan diri. Ya. So di antara kepentingan juga penjagaan diri ini Amar dan juga Atul adalah salah satunya kalau dibuat secara konsisten akan dapat mengurangkan tahap stres, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan tahap kesihatan fizikal individu. So ini adalah kajian yang dibuat oleh pakar-pakar psikologi lah di luar negeri dan juga menurut kajian yang dibuat daripada Pusat Perubatan Universiti Rochester menunjukkan bahawa individu yang mengamalkan aktiviti penjagaan diri secara berkala dapat meningkatkan kejelasan mental ataupun mental clarity dan peningkatan dalam produktiviti sewaktu bekerja dan juga dapat meningkatkan ketahanan emosi yang lebih baik. Ini adalah di antara impak positif apabila kita mengamalkan ataupun melakukan aktiviti self-care ini. Ya. Baik, antara kehidupan ini ramai di antara kita mempunyai kewajipannya ataupun ada yang perlu mereka tanggung dan sebagainya. Jadi, mengapakah perlunya adanya self-care dalam rutin harian mereka? Terima kasih Amar. Mungkin saya akan bertanya juga kepada Amar dan juga Atul, apakah kaedah terapi self-care yang Amar dan juga Amar lakukan dalam rutin harian? Mungkin bukan dalam rutin harian tetapi dengan at the end of the week, for example, contohnya setiap hujung minggu mungkin ada salah satu kaedah yang Amar dan juga Atul lakukan.
Ya, kadang-kadang kebiasaan ini kita ni pun inda perasan. Dia perasan Kita ni pun. sebenarnya. Ia mungkin rutin kan? Ya, Betul. rutin kita ni. Biasanya mungkin mengambil peluang masa yang diberikan, mungkin berjalan-jalan ataupun melihat sekeliling dan juga sebagainya. Malah juga kalau ada peluang melakukan aktiviti seperti riadah. Betul. Ya, betul. So, ia merupakan rutin harian dan semestinya dilakukan secara ini orang secara selalulah, sekali dalam seminggu pun boleh. Minimum ataupun minimum sekali dalam seminggu. Tapi sebenarnya praktis ataupun amalan ini dapat dilakukan secara rutin tanpa kita sedari, seperti Amal cakap sebutkan tadilah, seperti contoh dalam penjagaan kesihatan dalam sehari, mungkin selepas waktu bekerja kita ni akan luangkan masa sedikit sejam sekurang-kurangnya untuk melakukan senaman ataupun latihan olahraga dan sebagainya. Itu adalah di antara rutin yang kita ni lakukan. So kenapa self-care ni juga dapat diterapkan dalam kehidupan ataupun rutin seharian? Sebenarnya ada beberapa kategori ataupun jenis self-care ni. Salah satunya adalah dari penjagaan emosi. Okey. Mungkin sukar untuk dilafazkan perkataan ini. No. So ada dalam keadaan tertentu sangat sukar untuk dilafazkan ataupun disebut. Tapi ada kalanya kita perlu juga untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang rasanya kita tidak boleh handle ataupun kita tidak boleh rasa terbeban lah. Rasa terbeban. Dan kalau sekiranya kita terbeban dengan sesuatu perkara, ia akan mengibatkan kita ni rasa terganggulah dari segi emosi kita ni dan sebagainya. So penjagaan emosi adalah sangat penting. Jadinya menurut kajian juga yang dibuat oleh pakar kesihatan daripada Mayo Clinic, penjagaan diri dari segi emosi seperti penulisan jurnal dan sebagainya tu merupakan satu kaedah yang dapat digunakan untuk menguruskan emosi semasa kita ni menghadapi cabaran ataupun dalam untuk kita ni mengurangkan sedikit tekanan itulah. So biasanya klien-klien yang kami terima lah daripada yang kami terima di Jabatan Pembangunan Masyarakat, biasanya kalau intervensi yang saya sering lakukan adalah untuk menerapkan kaedah journaling kepada klien-klien ini, menulis. Tetapi kaedah ini bukan semua klien dapat menggunakan. Bukan kita ni suka menulis juga. So jadinya salah satu kaedah yang dapat dipakailah journaling ataupun menulis setiap hari ataupun setiap waktu-waktu tertentu untuk melafazkan ataupun mengekspres apa saja emotions ataupun pemikiran ataupun thoughts yang adalah. Yang keduanya adalah penjagaan dari segi fizikal. Self-care dari segi fizikal seperti yang kita ni mention tadilah, dari segi penjagaan kesihatan, tidur yang cukup sebenarnya, tidur yang cukup dan kualiti tidur yang cukuplah, yang cukup, dan juga permakanan, dari segi permakanan, pemilihan permakanan yang sihat dan juga yang berkhasiat. So memainkan peranan lah. So kajian juga ada menunjukkan dengan adanya penjagaan fizikal ini, fungsi imun sistem akan bertambah lagi baiklah dan juga mengurangi resiko untuk menghidapi penyakit-penyakit yang kronik lah. Ya. Yang ketiga adalah penjagaan dari segi spiritual, dari segi pendekatan kerohanian dan sebagainya. Ada setengah orang mengamalkan meditasi, ada setengah orang juga akan keluar daripada rumah untuk menghargai alam semula jadi, to appreciate nature di luar. So itu adalah antara penjagaan bagaimana untuk kita ni mengutamakan self-care dalam kehidupan ataupun rutin harian. Okey, jadi bagaimana untuk mengimbangi penjagaan diri dengan tanggungjawab profesional ataupun komitmen? Katanya ini dengan kesibukan, kali rutin kita ni macam mana, tapi tadi itu kan menjaga diri kita ni juga. Jadi macam mana akan mengimbangi itu? Ya, work-life balance ini satu perkataan terma yang sering diperkatakan, work-life balance. I want my work-life balance satu. Saya mau work-life balance. So jadinya
agak sukar untuk mengimbangi antara kehidupan kerjaya kita ni dan juga kehidupan peribadi kita ni. Betul. Ya, jadinya walau bagaimanapun mengikut kajian lah juga daripada Jurnal Psikologi Kesihatan mengenai pekerjaan ini, penjagaan diri ataupun self care telah terbukti juga sebenarnya dapat meningkatkan job satisfaction ataupun kepuasan kerja, mengurangkan kelelahan semasa kerja dan juga meningkatkan prestasi kerja secara keseluruhannya. So salah satu caranya sebenarnya untuk kita ni mengimbangi tanggungjawab kita ni sebagai seorang yang berkerjaya dan juga sebagai seorang yang mempunyai kehidupan peribadi juga, untuk kita ni mengintegrasikanlah penjagaan diri kepada rutin harian seperti yang kita ni mention tadilah. Walaupun sedikit tetapi kualiti masa yang kita ni peruntukkan untuk penjagaan diri itu adalah yang memainkan peranan lah sebenarnya. Macam contohnya menyelitkan aktiviti penjagaan diri ke dalam jadual harian seperti contohnya bersenaman, olahraga, bersukan dan sebagainya, mempunyai tidur yang cukup dan makan makanan yang berkhasiat lah. Dan seterusnya juga kita ni mesti ada hard ataupun boundaries kita ni di antara kita ni diri sendiri dan juga kerjaya lah. Contoh mungkin selepas waktu bekerja tu mungkin diterhadkanlah waktu tidak, kalau boleh tidak bercakap mengenai waktu perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan lah di luar waktu bekerja. Contohnya dalam waktu bekerja ada lunch break, rehat tengah hari. Contohnya ni mesti silent lah, dia boleh cakap pasal kerja. Yeah. 1 hour is your 1 hour, is your time. Jadinya it's okay juga kalau kita ni prefer to be alone during lunch time. Betul. Yeah. Because itu adalah masa kita ni yang dirasakan kita ni perlu dan masa. It's okay not to be okay. It's okay not to be. Yes. It's okay to be alone. It's okay to be alone. Yeah. So peruntukan masa sebaik-baiknya 1 jam waktu rehat dan ialah untuk menerapkan aktiviti-aktiviti yang inilah secara konsisten lah. Secara konsisten. And then juga di tempat kerja juga masa ni kita ni cuba untuk berusahalah untuk mempromosikan budaya ataupun culture yang menerapkan self care ni juga. Dalam kadang-kadang ada setengah organisasi mengamalkan sebulan sekali diorang ada tim aktiviti healthy lifestyle session di luar pejabat. So ini menggalakkan kepada untuk kita ni bersama rakan-rakan setugas juga untuk keluar daripada pejabat untuk lebih berinteraksi dan juga membuat aktiviti yang menjurus kepada mengurangkan tekanan, emosi, tekanan stres disebabkan oleh pekerjaan dan sebagainya. So ini adalah antara bagaimana kita ni mengimbanginya di antara kehidupan peribadi dan juga kerjaya lah kita ni sebagai seorang yang mempunyai pekerjaan ni. Selalunya orang mau me time katanya. Me time. Me time. Dan ada yang mengatakan di sini, aku mau ada me time. Okey. Dan kadang-kadang ada di antara kita ni sudah bertugas daripada pagi hingga ke petang ya. Jadi masa tugas tadi itu sudah habis, selesai. Jadi bila balik ke rumah, tandingkan off handphone. Macam mana? Adakah cara macam itu ianya berbaloi untuk ketani penjagaan diri, sedangkan teleponan ini adalah keutamaan. Orang tani satu kemudahan dan orang apa je info sana masuk. Tapi macam mana? Adakah tani boleh mempraktikkan untuk menutup handphone atau? Tergantung kepada situasi ataupun apa jenis kerjaya individu tersebutlah. Kalau sekiranya untuk men-switch off phone atau secara total ataupun secara orang all the way semalam tu ada langsung telefon,
mungkin sesuatu perkara yang sukar untuk dibuat juga. Betul. Pasal everything semuanya dalam telefon, social media pun dalam telefon, informasi yang diterima pun dalam telefon. Tetapi ada setengah orang yang mengamalkan mungkin dalam 15 minit ataupun 30 minit tanpa handphone. Yes, kadang-kadang waktu kita ni pun sibuk dengan aktiviti fitness kita ni, senaman dan berolahraga tu pun kita ni kalau boleh away daripada phone. Kita ni tak akan memegang handphone juga kan. Betul. Sebenarnya. So itu adalah mungkin dapat dipraktiskan, sesuatu yang mungkin sukar tetapi memerlukan latihan secara rutin lah sebenarnya. Ya. Sanggup pindah tu Muhammad untuk Memerlukan telefon komitmen. atau Itulah ya. Kadang-kadang ia terpulang juga. Terpulang kepada individu. Bukan juga kan orang kan kan memenangkan satu belah pihak dan juga belah pihak lain, tapi kadang-kadang ada yang memerlukan juga kerja mereka itu sentiasa on the go ataupun sentiasa ada di dalam handphone di dalam betul, telefon dan berkenaan. sebagainya. Ada kerja-kerja yang bersifat Terpaksa. demanding kan. Ya, perlu memerlukannya. Tapi jikalau boleh ada masa untuk kita diambil peluang berkenaan ya, elakkan daripada memegang telefon. Jadi kalau rasanya 30 minit tidak ada berjawab-jawab, fahamlah. Saya memerlukan me time. Sebenarnya kualiti itu adalah penting. Walaupun sekejap, walaupun Betul. 15 ke 30 minit, Betul. tetapi kualiti yang kita ni ada is sangat-sangat berharga. Tepat Ya, sekali. ya. Baik, dengan itu mungkin dapat dijelaskan lagi oleh Tuan Muhammad Ashraf. Apakah antara kelebihan, kebaikan bagi seseorang itu mengutamakan self-care-nya ataupun me time-nya itu sendiri? Ya, me time me time pun boleh jua, self-care pun boleh jua. Betul. Okey. Kadang-kadang kita ni pun perlu ada me time kita sendiri. Macam kita disebutkan tadi it's okay to be alone. Kadang-kadang satu-satu keadaan lah. Because indah salah indah menjejaskan orang lain juga. So ini untuk kepentingan diri sendiri, untuk kesejahteraan diri sendiri. So salah satu faedah manfaat yang kita dapat daripada self care ni, salah satunya adalah dari segi kesihatan fizikal kita ni lah. Kajian juga ada mendapati bahawa penjagaan diri seperti bersenaman secara berkala, atau bukan setiap harinya, secara berkala, mempunyai tidur yang cukup dan permakanan yang sihat dapat menyumbang kepada kesihatan fizikal yang lebih baik lah. Okey, sebagai contohnya lah, saya ambil kajian daripada Journal of Occupational and Environmental Medicine, di mana mereka mendapati pekerja yang melakukan aktiviti fizikal secara berkala melaporkan tahap ketidakhadiran yang lebih rendah lah, dan produktiviti mereka terhadap kerja lebih tinggi. Ya. So dari segi kesejahteraan mental juga, penjagaan diri yang konsisten berkait rapat dengan peningkatan kesejahteraan mental, termasuk penurunan simptom tekanan dan juga kebimbangan dan kemurungan. So dari segi kesejahteraan mental ini, ada beberapa teknik yang dapat dibuat seperti teknik relaksasi dan melakukan hobi yang dapat mengurangkan kesan negatif kepada tekanan yang kronik. Ya. Jadinya di tempat kerja juga prestasi kerja dan produktiviti yang dibuktikan meningkatlah. So pekerja yang memberi keutamaan kepada penjagaan diri sering menunjukkan tahap kepuasan kerja, keterlibatan dan produktiviti yang lebih tinggi. So ini adalah antara faedah ataupun manfaat yang dapat diamalkan dan juga yang dapat diamalkan dan apabila kita ni mengamalkan self care ni secara konsisten lah. Ya. Okey, mungkin kita ni ke soalan yang terakhir. Bagaimana kita ni meningkatkan kesedaran diri dan memainkan peranan dalam penjagaan diri yang berkesan? Saya ingin kongsikan juga beberapa faktor menarik juga mengenai self care ni. Mengenai salah satunya adalah self care ni seperti yang saya mention tadi, ia masyarakat berpendapat ianya hanya dilakukan semasa kita ni menghadapi satu stres ataupun tekanan, tetapi sebenarnya dapat diamalkan secara rutin ataupun praktis yang dapat diamalkan secara rutin oleh setiap individu itu. So jadinya kita ni
perlu adanya kesedaran ataupun self awareness untuk meningkatkan diri kita ni untuk lebih peka terhadap kesihatan masing-masing dan juga kesihatan dari segi fizikal dan juga mental dan juga emosi. Ya, self awareness ataupun kesedaran diri adalah sangat penting untuk kita ni mengutamakan apa jua terapi ataupun kaedah penjagaan diri yang sesuai untuk diri kita ni, kerana semua orang berlainan berlainan keperluan. So jadinya setiap orang perlu adanya plan-plan tertentu yang lebih bersifat individualized lah, personalized. So saya punya kaedah sendiri dan mungkin Ahmad dan juga Atul mempunyai kaedah yang tersendiri. So self awareness dan kesedaran diri dan lebih peka terhadap kesihatan fizikal, mental dan juga emosi masing-masing. Ini yang dapat kita peroleh yang dapat memberikan ilmu dan juga manfaat dalam satu tajuk yang kita bincangkan dalam segmen pembangunan masyarakat pada hari ini, iaitu self care ataupun me time ataupun penjagaan diri. Dan juga kita mempunyai komitmen yang berlainan ataupun tanggungjawab tugasan yang berlainan. Jadi dengan adanya pengungsian ini sedikit sebanyak memberikan ruang rakyat tani bagaimana kita mengimbangi dengan masa ketani dengan kerjaya ketani dan juga keluarga. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Ashraf bin Rahim kerana berkesudian untuk mengungsikan self-care ini kepada penonton kita ni semua. Itu Pegawai Pembangunan Masyarakat. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.